Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung semula video pembelajaran Distance Learning dan Online Class Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Fatin. Semua perlu menonton video ini selama 15 minit. Video pembelajaran hari ini adalah berdasarkan modul April Sains Tingkatan 2 muka surat 18 hingga 21. Okey, setelah anda semua menonton video ini, anda semua bolehlah membuat latihan modul selama 30 minit. Okey, minggu lepas cikgu perasan tak ramai yang tanya soalan ke ataupun pertanyaan. Ada yang buat latihan tak di modul? Cikgu harap semua buat latihan di modul ni kerana daripada latihan inilah anda boleh tengok bagaimanakah contoh soalan yang keluar berdasarkan topik yang kita pelajari. Jadi kalau apa-apa tak faham, soalan pertanyaan bolehlah dikemukakan di WhatsApp dan tanya pada cikgu. Jangan lupa like Facebook Master Max dan juga subscribe YouTube Master Max 2020. Okey, buka modul Sains Tingkatan 2 bab 4 Kesihatan Manusia masing-masing. Sekarang kita akan mulakan video kita, kelas kita hari ini. Masih dalam bab 4 Kesihatan Manusia. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang minggu lepas kita dah belajar tentang penyakit, apa tu penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit, kaedah penyebaran penyakit berjangkit. Dan hari ini kita akan belajar tentang pertahanan badan. Apakah itu mekanisme pertahanan badan dan juga jenis-jenis keimunan. Okey, kita tengok dulu. Mekanisme pertahanan badan. Apakah mekanisme pertahanan badan ni? Ada dua. Satu yang tidak spesifik, satu lagi spesifik. Kita tengok dulu tidak spesifik. Yang pertama, barisan pertahanan yang pertama. Berfungsi menghalang patogen daripada memasuki badan. Itu yang pertama. Kita ada tiga pertahanan. Yang pertama sekali, untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Bagaimanakah caranya? Dengan menggunakan kulit ataupun membran mukus. Okey, kulit kita ni, kita berpeluh dan sebum dalam peluh tu dirembes bagi memusnahkan mikroorganisma. Sebab tu kita berpeluh. Jadi jika ada patogen yang hinggap dekat kulit kita ke apa, peluh ni akan bantu merembeskan sebum yang akan memusnahkan mikroorganisma. Okey, bagaimana pula kalau awak menghidu, awak bau termasuk habuk ke apa? Terdapat pada membran mukus ni terdapat pada salur pencernaan dan pernafasan. Bila awak terhidu, habuk ke ataupun patogen, bulu-bulu hidung dalam hidung awak ni akan membantu untuk memerangkap mikroorganisma. Sebab tu awak bersin. Awak mengeluarkan, awak rasa gatal, bulu hidung tu akan merangsang, patogen tu masuk, bulu hidung akan merangsang dan awak akan rasa nak bersin. Awak mengeluarkan patogen tu. Itu dia menghalang dengan cara begitu. Kemudian kita ada lilin telinga iaitu earwax. Kalau ada benda yang masuk ke telinga, dia akan membentuk tahi telinga. Yang keluar tahi telinga awak tu adalah fungsi pertahanan badan awak yang memerangkap patogen dan menghasilkan tahi telinga. Tu lilin telinga, earwax tu. Kemudian air mata, bila ada habuk masuk mata awak, gosok-gosok keluar air mata kan. Jadi air mata, lendir pada faras juga bertindak sebagai antiseptik, memusnahkan mikroorganisma. Jadi itu adalah fungsi barisan pertahanan pertama. Okey, apa terjadi kalau barisan pertahanan pertama ni tak berjaya menangkis patogen? Contohnya, kita berlaku juga bersin semua tu, tapi mungkin ada setengah patogen berjaya juga masuk menembusi barisan pertama ni. Kemudian kita ada barisan kedua. Barisan pertahanan kedua kita iaitu berfungsi melawan patogen melalui fagositosis. Sel darah dalam badan kita ni, kita ada sel darah putih. Dia akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Kita tengok gambar raja ni, nampak ni. Jika sel darah putih kita mengesan ada bakteria atau virus yang datang ada dalam badan kita ni, dia akan melakukan fagositosis, di mana dia akan memakan bakteria ni. Nampak? Dia mengelilingi bakteria dan akan makan. Kemudian bakul ni makanan terbentuk dan dia akan fagosit ni menelan dan membentuk vakul lalu mencernakan bakteria menggunakan enzim. Jadi bila awak demam, kenapa keluar kahak lah, hingus semua tu. Inilah fungsi barisan pertahanan kedua awak ni. Jadi dia mengeluarkan semula, dia dah mencerna patogen ni, dia akan keluar dalam bentuk awak punya hingus, awak punya kahak. Itu fungsi
barisan pertahanan kedua. Kemudian kita ada barisan yang lebih spesifik. Kalau kedua pun tak jadi, kita ada barisan pertahanan yang ketiga. Apakah dia? Dengan berfungsi untuk melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Sistem keimunan badan kita yang akan fight. Kalau sel darah putih tak berjaya, sel imun badan kita akan menghasilkan antibodi jika patogen memasuki badan. Antibodi ni adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih yang akan bertindak balas terhadap antigen. Antigen ni apa? Antigen ni adalah jasa asing yang merangsang penghasilan antibodi. Jadi bila ada benda asing, antigen yang masuk dalam badan kita, automatically antibodi kita akan bertindak balas untuk bergabung dengan dia. Nampak tengok dalam gambar ni. Dia akan bergabung dengan antigen dan akan cuba untuk menjadi lebih imun, dia akan melawan. Jadi setiap antibodi ni dia ada spesifik antigen dia sendiri. Contoh kalau awak demam campak, awak kena cucuk campak kan, vaksin campak tu hanya vaksin campak je boleh mengimunkan badan awak dengan campak. Awak tak boleh cucuk dengan vaksin lain pula, sebab antibodi hanya akan bertindak dengan antigen dia yang tertentu. Macam contoh dia Y dengan Y saja. Okey, ini adalah mekanisme pertahanan badan. Ada 3. Yang barisan pertahanan yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, kemudian kita tengok pula kepentingan imunisasi. Okey, tadi kan kita kata barisan pertahanan ketiga ni, inilah fungsinya imunisasi ni. Kita tengok dulu apa dia, kepentingan imunisasi ni. Apakah imunisasi? Usaha untuk memberikan daya tahan yang aktif kepada bayi, kanak-kanak atau dewasa melalui apa? Dengan memasukkan vaksin. Kita cucuk vaksin tu, nampak tak? Cucuk vaksin. Selalunya bayi lah. Bayi yang lahir je dia cucuk vaksin. Kemudian sampai umur 2 tahun dia akan menerima vaksin. Untuk ni lah, untuk meningkatkan imunisasi dia. Jadi apakah vaksin? Vaksin ni mengandungi antigen, mengandungi virus atau patogen bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi bagaimanakah vaksin ini berfungsi? Vaksin ni dicucuk dalam badan kita, kemudian badan kita akan detect adanya benda asing dalam badan kita. Tapi vaksin ni dia tak, virus dan bakteria yang masukkan ni tak akan menunjukkan tindak balas. Dia hanya dimasukkan untuk membuatkan badan kita, antibodi kita ni merangsang penghasilan antibodi pada penyakit tertentu. Apakah kepentingan vaksin ni? Katakanlah bila satu hari nanti tiba awak memang betul-betul kena penyakit ni, contoh penyakit campak, awak terkena, tak jadi badan awak dah ada antibodi dia yang dia dah biasa. Oh, aku dah pernah dah lawan ni virus ni, jadi dia dah lebih bersedia dan awak boleh fight. Badan awak boleh fight virus ni tanpa menyebabkan penyakit yang lebih serius ataupun yang boleh membawa kematian. Sebab kita tahu setengah penyakit boleh membawa kematian, betul tak? Jadi kita dah cucuk vaksin dari kecil, jadi badan kita dah ada antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Itulah fungsi vaksin ni, kepentingan imunisasi ni. Jadi di Malaysia terdapat beberapa perancangan vaksin. Ini adalah contoh-contoh lah. Masa bayi, BCG, dos pertama masa dia lahir je terus kena BCG. Ni contoh Kemudian cucuk hepatitis B, penyakit ni, penyakit polio ni, measles campak, MMR. Di semua ni dicucuk. Penyakit tetanus ni, kancing gigi. Semua vaksin dah dicucuk dari badan sejak kecil. Jadi jika awak terkena penyakit ni satu hari nanti, badan awak dapat melawan penyakit ni sebab dah ada antibodi. Ini adalah senarai lah apakah penyakit-penyakit tu. Okey, kemudian kita pergi kepada jenis-jenis keimunan. Kita ada pasif dan juga aktif. Kita tengok dulu apa yang ada dalam imun pasif ni. Secara semula jadi. Jadi, bayi yang lahir selain daripada mendapat vaksin, dia juga akan mendapat antibodi daripada mana? Daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi melalui dinding plasenta. Tapi, jenis keimunan ni adalah bersifat sementara. Ini adalah contoh graf keimunan pasif semula jadi. Nampak? Awalnya dia akan tinggilah, kemudian dia akan statik dan akan menurun, bersifat sementara. Keperkatan antibodi ni. Kemudian kita ada jenis keimunan pasif secara buatan. Apakah itu secara buatan? Maksudnya memasukkan antiserum. Antiserum disuntik ke dalam badan
pesakit. Antiserum ini akan berfungsi untuk melawan patogen tanpa gangguan sistem keimunan. Ia adalah bertindak secara segera dan sementara. Jadi bagaimanakah sistem jenis keimunan pasif ni yang secara buatan? Okey, contoh seperti jika awak dipatuk ular, awak kena patuk ular, kemudian antiserum ni awak akan disuntik dengan antiserum untuk melawan bisa ular tu. Ini yang dimaksudkan dengan jenis keimunan secara pasif buatan. Jadi ia bersifat segera dan sementara untuk merawat awak punya kesan patukan ular tu, bisa ular tu. Itu dimasukkan dengan antiserum. Okey, tengok dengan graf ni. Kepekatan tu bila suntikan pertama, kemudian dia akan turun. Kemudian kita akan ada suntikan kedua lagi sampailah kita badan awak tu dah sembuh daripada kena patukan ular, bisa ular itu. Itulah yang dimaksudkan dengan pasif buatan. Pasif semula jadi tu daripada susu ibu, di mana ia bersifat sementara. Okey, kemudian kita masuk jenis keimunan yang aktif. Okey, kena faham pasif ni maksudnya sekejap je. Aktif ni memang aktif. Secara aktif. Kita masuk tengok apakah secara semula jadi. Okey. Seseorang itu sembuh daripada penyakit berpanjangan selepas jangkitan. Okey, ini adalah graf menunjukkan keimunan aktif semula jadi. Jadi ketika macam yang cikgu cakap, seorang tu macam contoh kita demam lah kan, kita dah biasa demam. Jadi bila kita kena demam lagi, tak perlu makan ubat pun, kita dah boleh, kita tunggu 2-3 hari kita akan sembuh sebab badan kita dah imun dengan demam. Jadi semasa jangkitan kedua, awak dah pernah demam, jadi jangkitan demam seterusnya, antibodi akan dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan akan dicapai. Dia akan fight lebih lagi sebab dia dah biasa dah dengan penyakit tu. Dan ini semasa jangkitan pertama, antibodi tu yang dihasilkan disimpan dalam badan dan rendah. Jadi tak sampai lagi kan. Jadi kali kedua awak dah kena lagi penyakit tu, awak kena demam tu, badan awak dah biasa untuk lawan. Jadi selepas 2-3 hari awak akan sembuh. Ini dinamakan keimunan semula jadi. Seorang sembuh daripada penyakit tanpa apa-apa, dia tak buat apa-apa. Badan dia saja yang akan work untuk melawan penyakit tu. Okey, kalau secara buatan, di mana vaksin dimasukkan ke dalam badan, sistem keimunan menghasilkan antibodi. Ianya berpanjangan selepas jangkitan. Ini yang kita kata vaksin yang kita masukkan dalam bayi tu. Ataupun kalau awak nak pergi umrah, awak kena cucuk vaksin kan. Itu pun sama untuk. Jadi bila awak cucuk vaksin, suntikan vaksin pertama, dia ada dos pertama, dos kedua, dos ketiga. Dos pertama dia lemah. Kemudian dos kedua disuntik, dia naik lagi. Dan dos ketiga sampai dia mencapai aras keimunan. Jadi bila awak kena penyakit tu, dia akan jadi aktif semula jadi. Walaupun awak dah kena penyakit tu, badan awak dah ada vaksin yang dimasukkan tu dan boleh melawan kembali penyakit tersebut. Okey, itulah jenis-jenis keimunan. Ada 4 pasif semula jadi, pasif buatan, aktif semula jadi dan aktif buatan. Graf-graf ni awak kena hafal apakah bentuk-bentuk dia. Nanti soalan tentang graf ni sentiasa keluar tentang keimunan ni. Okey. Jadi, apakah itu sistem keimunan yang mantap? Mengapakah kita punya sistem imun badan lemah? Kita tengok apakah sebabnya. Kerana kita selalu terdedah kepada pencemaran udara. Selalu kena habuk. Lama-lama hari-hari kena habuk je, tentulah badan kita lemah. Takkan hari-hari badan kita nak fight penyakit. Kesian badan kita kan. Jadi itulah punca sistem keimunan menjadi lemah. Kemudian terdedah kepada pestisida, mengalami tekanan perasaan. Jadi janganlah mengalami tekanan perasaan. Boleh menyebabkan imun badan awak lemah. Seperti awak ada penyakit depression lah, hypertension lah. Itu dia. Kemudian pengambilan gula secara berlebihan. Ini penyakit diabetes ni, badan awak dah tak boleh nak tampung, jadi akan jadi penyakit diabetes. Okey, bagaimana kita nak membuatkan badan kita jadi keimunan yang mantap? Amalan menguatkan sistem keimunan. Kita kena mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, beriadah, bersenam, tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok, dan juga sentiasa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, jadi ini yang sahaja yang kita belajar pada hari ini tentang jenis-jenis keimunan badan dan cara untuk menjaga keimunan badan kita. Okey, setelah menonton video ini, pelajar-pelajar bolehlah menjawab latihan 5 hingga latihan 7 modul April di muka surat 22 hingga 25. Sebarang pertanyaan bolehlah tanya kepada cikgu melalui
WhatsApp. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.